Apa yang kita nak kongsikan bersama adalah bagaimana reaksi yang perlu kita fahami, yang perlu kita lakukan jika kita berhadapan dengan pesakit mental ataupun disyaki mempunyai mempunyai keadaan mental. Kita bersama dengan Dr. Nur Aisyah Rosli, pakar psikologi. Assalamualaikum Doktor, terima kasih. Dari awal tadi dah pun berada di sini menunggukan timing ataupun masa ini. Inilah masanya untuk dikongsikan bersama dengan anda. Kita buka dada dan buka minda kita untuk menerima apa sahaja komen daripada doktor, insya-Allah adalah untuk kebaikan kita bersama. Doktor, kita nak mulakan dengan gangguan seksual yang dikaitkan dengan pesakit mental. Baru-baru ni video tular di kawasan yang anda pun tahu kan, kawasan lintasan kereta api dan sebagainya, yang kita tahu keadaan itu sebenarnya dah lama terjadi. Tapi mungkin keadaan sekarang dengan teknologi video viral dan sebagainya, baru kita tahu sebenarnya ramai menjadi mangsa gangguan seksual disebabkan mungkin ada keadaan mental. Komen doktor sendiri melihat perkara ini. Okey, sebenarnya kan di sekeliling kita ni memang banyak orang yang mengalami masalah kesihatan mental. Maknanya dia bukannya proses nak melalui masalah kesihatan mental tu dia ambil masa yang lama. Mungkin bermula daripada stres. Stres yang tidak diselesaikan. Sebenarnya berperingkat lah. Berperingkat. Dan makan tahun sebenarnya. Contohnya lah kan, fasa pertama seseorang itu adalah stres. Stres yang dialami itu tidak diselesaikan dengan baik. Maka keadaan itu berlaku bertahun sehinggalah kepada anxiety, depression, sehinggalah membentuk satu masalah personality, dan salah satu mungkin simptom-simptomnya adalah melakukan gangguan seksual. Tapi kalau kita tengok pesakit itu seperti normal. Tengok secara mata kasar kita nampak wah pesakit itu normal. Jadi bila tiba-tiba pesakit tersebut mengganggu kita, seperti ada satu video tadi, ada seorang lelaki yang sampai naik ke kereta, melompat ke kereta, kacau, ganggu orang awam. Benda tu tiba-tiba mengejutkan kita. Apa sebenarnya yang perlu kita lakukan, doktor? Sebagai seorang yang kita terkejut, mungkin ada orang yang akan balas dengan satu reaksi yang sepatutnya reaksi kita tunjukkan memukul atau apa. Pertama sekali kan, kita kena ada awareness tahu yang wujudnya orang yang mengalami masalah kesihatan mental. Jadi bila kita aware, kita akan tahu bertindak. Saya kasih contoh macam kes-kes yang macam tu, kalaulah kita nampak macam orang kita sebut term gila kan. Sedangkan dalam psikologi term gila tu tak wujud. Dia ada namanya. Dia dinamakan bipolar, dia dinamakan skizofrenia. So kalau kita ada pengetahuan, ilmu tentang keadaan itu, so kita dah ada awareness, oh kalau aku terserempak dengan orang macam ni, aku kena berhati-hati, kan, jaga menjauhkan diri, jauhkan diri kita. bertindak. Betul. Tetapi kadang-kadang kita tengok dalam komuniti kita, kita oi kita panggil kan, kita sumpah sana. Pergi sanalah, jangan boleh trigger. Jadi orang akan lebih marah. Kalau dia macam, yalah, kita tengok dia ketawa atau bercakap, mari sini kan. Tak apa, okay bye, kita just pergi macam tu. Tapi separuh orang, reaction dia, apa ni? Gila lah kau ni. Dah pergi sibuk je. Lagilah trigger orang tu. Lagilah. Sebab dia punya otak, brain dia, chemical dalam otak tu dah tak balance. So, dia tidak boleh membezakan antara benda yang rasional dengan tidak rasional. So, kita yang lebih rasional ni kena lebih berhati-hatilah sebenarnya. Dan menjaga juga tutur kata kita. Kan? Dan orang yang dalam keadaan macam tu, dia ada kisah hidup dia. Dia bukan dilahirkan untuk jadi macam tu. Ada trauma dia sendiri. Dan sebenarnya tidak mustahil kita yang kononnya sihat, alhamdulillah ni, satu hari nanti boleh terjebak dalam situasi macam tu. Setuju? Okey, sekarang ni kita nampak dia lebih agresif lah kan. Dia lebih menyebabkan fizikal, memukul, merosakkan barangan, harta benda dan sebagainya, dan juga gangguan seksual. Ramai yang ada pengalaman ini, wanita-wanita bila dah ada yang bersuara, ramai wanita bersuara. Mereka pernah melalui fasa itu, mereka pernah melalui keadaan itu. Jadi apa sebenarnya reaksi yang terbaik yang perlu kita tunjukkan jika keadaan dah tak dapat nak dikawal, mereka dah lebih agresif, bukan saja dengan kata-kata tetapi dah physically pukul dan sebagainya, doktor? Okey, saya kasih 3 senario lah. Pertama, kalau kita berada di setting community lah, setting luar, public kan. Okey, kadang-kadang orang ini dia ada di satu lokasi tertentu. So kita cuba elaklah daripada lalu di kawasan yang sama atau kita berteman. Maknanya kita dah tahu kawasan kita dah tahu. Kadang-kadang saya ingat masa kecil saya dulu memang ada orang macam tu. Orang dah duk cerita kan, kadang-kadang kat situ memang dah ada ni. Orang tahu siap ada nama sebenarnya. Orang tahu ada nama kan. Dia sebut teringat elakkan atau bertemanlah bila berjalan. Okey, kalau berlaku di setting organisasi.
Berlaku ya ini ya. Dari Pertama, cerita, kan? betul, kita memang boleh membuat aduan kepada pihak yang berkuasa lah, pihak organisasi untuk kita kata menentukan, memastikan bahawa individu ni mendapat terapi. Cuma kalau dalam organisasi, saya lah berpendapat takut juga kita nak bagi tahu kepada pihak yang berkuasa sebab lepas ni mungkin kita dah di-mark, kita dah di-aim. Lebih-lebih lagi mereka yang mempunyai kondisi kesihatan mental tu adalah mempunyai jawatan lebih tinggi daripada kita, doktor. Kan? Takut juga jawatan. Ya, betul. Itu pun tidak mustahil juga. Tetapi masalah kesihatan mental ni perlu dibendung. Kita kena ada rasa tanggungjawab sebenarnya. Bersama-sama. Bersama-sama. Kan? Tetapi betul, kalau bukan macam satu pihak je. Macam setting di rumah, macam yang berlaku baru-baru ni kan, yang dihempasnya anak buah dia tu kan, itu sangat bahaya. Kalau kita tahu ada di kalangan keluarga kita yang mengalami masalah kesihatan mental, depression atau skizofrenia, pada saya jangan kita biarkan kanak-kanak kecil ataupun perempuan atau warga emas duduk bersendirian bersama dengan orang macam tu. Sebab orang macam ni, dia bila datang trigger dia tiba-tiba aja dia amuk. Mungkin pagi tadi elok je makan dengan kita, bergelak ketawa, tiba-tiba nanti ada something trigger dia tengah hari atau petang, dia akan bertukar personality dan karakter dia. Ya, itulah yang paling utama sekali. Bagaimana keluarga harus bertindak? Bagaimana keluarga harus memainkan peranan dalam situasi ini? Mungkin ada yang tahu ahli keluarga mereka, mungkin ada penyakit-penyakit yang doktor sebutkan tadi, tapi ada juga yang tak nampak tiba-tiba doktor. Kali pertama terjadi itulah. Kali pertama itulah yang menyebabkan mungkin yang berlaku tadi sehingga menyebabkan kematian. Okey, sebenarnya kan kita nak kena simptom awal lah. Simptom dia. Kepada berlakunya masalah kesihatan mental ni. Pertama kita tengok adakah mood salah seorang ahli keluarga kita tu sentiasa berubah. Okay. Ada minggu ni dia macam okey, ada masa ni dia tidak okey. Bertukar-tukar. Ataupun panas barannya berterusan. Suka amuk, baling barang kan. Okey, lepas tu kadang-kadang kita tengok perubahan dia, dia punya cara berfikir tu tidak kita kata tak seimbang. Tak nampak normal. Itu tanda-tanda awal. Seorang macam ni hendaklah dibawa berjumpa dengan psikologis untuk dapatkan evaluasi yang pertama lah. Sebenarnya kita tahu ada yang tak kena, tapi kita anggap alah tu biasalah, dia memang dah macam tu, dia memang dah macam tu. Makin lama makin bertambah keadaan ketidakstabilannya. Betul. Dia kan masalah kesihatan mental ni umpama macam kita ada satu tabung. Kita menyimpan duit shilling tau. Makin lama makin penuh. Bila sampai satu keadaan yang dah trigger, dia dah tak boleh kontrol, tak boleh kawal, kan? Dia akan meletup. Sebenarnya kita semuanya, saya boleh katakan hampir setiap rumah kita ni ada seorang yang ada ciri-ciri awal masalah kesihatan mental. Tapi kita menafikan, kita anggap itu biasa. Kita denial. Itu yang tak bolehnya. Betul. Tapi saya kadang-kadang setuju pesakit sangat. sendiri pun in denial. Saya setuju sangat bila kita katakan tentang dalam ahli keluarga kita juga kadang-kadang kita sendiri yang denial sebab kita dah biasa dengan habit sebegitu yang sebenarnya tidak normal. Betul. Jadi bila kita dah terlalu rutin kan, doktor, bagaimana sebenarnya yang perlu kita katakan untuk membawa individu tersebut, ahli keluarga kita yang berada berdekatan kita untuk bawa pergi jumpa doktor, jumpa pakar. Kadang-kadang mereka sendiri denial, kita pun ahli keluarga tak boleh terima. Contohnya abang, kakak kita yang disahkan ataupun disyaki ada sakit mental. Kita pun rasa macam taklah, kita tak nak dalam ahli keluarga kan, masih ada skeptikal dalam kalangan masyarakat kan. Sebenarnya kan sepanjang saya bekerja sebagai psikologis, hampir kalau katalah saya bekerja dengan 10 orang, 9 orang tu akan cakap, saya okeylah, saya tak ada masalah. Tetapi orang keliling tu tahu, telah kenal lama kan ahli keluarga kita ni. Okey, pertama sekali kan kita ni sebagai sebuah keluarga, kita nak pastikan semuanya dalam keadaan sihat. Kita tidak mahu ada ahli keluarga kita yang sampai mendapat penyakit skizofrenia. Asalnya tu daripada stres tau. Anxiety, depression, psychosis and schizo. Jadi sebenarnya kita ni kena sama-samalah menasihati, memberitahu bahawa mendapatkan rawatan secara terapi ataupun makan ubat ni penting. Negara maju, dia menganggap psikologis ni macam klinik biasalah. Betul. Saya ada klien yang nak keluarga dia daripada overseas, daripada Finland nak datang melancong, dia datang jumpa saya. Saya ingatkan ada masalah besar. Rupanya hanya untuk memikir, ada masalah nak fikir nak makan apa, nak buat melancong dekat mana, cuaca yang panas, itu pun dia boleh datang jumpa psikologis. Nampak tak? Apatah lagi dia kita jaga kesihatan mental betul dia tak nak rasa stres-stres ni. Dia nak someone yang dia panggil expert untuk bantu, kasih advice kepada dia macam mana kita nak overcome dengan keadaan ni. So kita ni ahli keluarga ni mestilah kita kata
menasihati, dapatkan terapi dan juga intervensi. Itu memang sangat penting. Betul. Sebab kadang-kadang kita ingatkan bila kita dah ada condition je baru kita pergi jumpa doktor. Betul. Sebenarnya untuk mengelakkan daripada situasi itu berlaku pun kita dah boleh mendapatkan nasihat pakar. Awal-awal tadi itu dah tengah-tengah itu boleh kepada yang lagi worse. Keadaan lagi teruk. Ya, dapatkan rawatan awal untuk kita elakkan daripada menjadi semakin buruk. Tapi kalau kita bercakap pasal keluarga tadi, kita dah tahu keluarga mempunyai peranan yang besar. Tapi bagaimana pula dengan orang awam, doktor? Kalau orang awam itu sendiri yang bertindak ganas, bertindak secara fizikal kepada orang yang mungkin ada penyakit tersebut, adakah orang awam itu boleh didakwa? Dari sudut perundangan tu saya agak kurang arif, tetapi saya fikirkan kita bila dah ada satu pengetahuan yang bila kita tengok lain macam orang ni, dia macam cakap sorang-sorang, macam galak sorang-sorang, supaya kita jangan dekat lagi dah. Elakkan sebenarnya. Jangan cuba nak baling barang ke. Memanglah kita takut, terutamanya macam kes yang melibatkan sexual harassment, kan. Yalah, bila dia masturbate diri dia di public dan kita jangan bercakap, kan. Kita dah tahu dia ni ada tak kena ni, lari. Sebab orang tu dah dia punya otak dah tak sama macam kita. Dalam keadaan normal macam kita, takkanlah kita nak buat macam tu. Tak ada aib malu, kan. Itu di luar kewarasan dah. Dia tak gunalah kita nak cakap apa lagi dah. Kan. Doktor, bila doktor cakapkan macam kita dah ada satu tahap yang kita tak boleh nak cakap lagi dengan individu tersebut, contohlah dalam kalangan ahli keluarga kita, kat mana tahap yang kita tahu yang sebenarnya ini dah sukar untuk kita bantu? Okey. Ada flag yang perlu kita faham. Mungkin tindakan yang lebih serius perlu dilakukan terhadap individu ini. Okey. Sebenarnya kan kalau kita dapati ada ahli keluarga kita menunjukkan simptom yang agak serius seperti menangis tanpa sebab, ataupun halusinasi, dia gelak sorang-sorang, dia dengar suara dekat telinga, itu kena segera bertindak. Itu memang kena cepat bertindak sebab itu berpotensi bila masa akan lebih amuk dan buat sesuatu yang di luar kita tak sangka lah, satu benda yang kita tak sangka. Sebab beliau sendiri tak sedar. Orang yang sakit mental dia tidak akan sedar. Dia akan kata dia demam biasa saja. Dia dibawa jumpa dengan doktor, tetapi dia orang sebab otaknya dah lain, chemical dalam otaknya telah berubah. Tapi kita mesti cepat bertindak. Jangan rasa takut. Ada juga satu tahap di mana klien saya ni keluarganya terpaksa buat report polis dan berjumpa dengan hospital lah untuk bawa salah seorang ahli keluarga yang sangat serius dia punya hallucination. Dia dah sampai ke tahap skizofrenia. Wow. Kalau kita dengar sebenarnya benda ni berada di tahap yang serius sekarang ni. Kita harus perhatikan bagaimana keadaan ahli keluarga kita dan orang terdekat supaya kita lebih aware apa antara simptom-simptom tersebut untuk kita bantu mereka. Betul. Itulah kita punya peranan sebenarnya. Jadi kita harus lebih ambil tahu mengenai keselamatan umum lah. Doktor, mungkin secara ringkasnya doktor, apa yang nak disampaikan kepada masyarakat umum mengenai kesihatan mental yang kian dilihat sebagai satu keadaan ataupun kondisi yang serius, doktor? Silakan. Pada saya ingin menasihati semua. Pertama sekali, sebelum berlakunya masalah kesihatan mental yang lebih serius, kita akan mengalami stres. Stres tu jangan kita pandang enteng dan mudah. So kita perlu dapatkan terapi awal untuk menangani masalah stres yang kita alami ini sebelum keadaan lebih parah lagi, sebelum menjadi dapat depression ataupun mungkin skizofrenia. Peringkat awal itu mungkin ada potensi yang cukup tinggi untuk kita dapat kembali kepada keadaan normal, insya-Allah. Kekuatan yang kita sampaikan kepada anda diselami dengan informasi-informasi daripada Dr. Nur Aisyah Rosli, pakar psikologi daripada klinik CPC International. CPC International. Kalau mungkin anda dapat Google dan mendapatkan nasihat atau konsultasi daripada Dr. Nur Aisyah, apa salahnya